wabarakatuh. Kita buka majlis dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil nizam syai'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baina sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang hormati Al-Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah taala kerana kita dapat bersama sekali lagi insya-Allah malam ini untuk kita sambung pengajian kitab Aqidatun Najin, akidah orang-orang yang kemenangan ataupun kelepasan. Baik, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung sifat yang seterusnya yang wajib bagi Allah Taala, itulah iradat. Iradat kan? Muka surat 25, yang Jawi 25 lah. Yang Rumi saya tak tahu nombor apa. 29. 69. Baik, insya-Allah. Jadi malam ni kita bincang tentang iradat. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan mudah-mudahan beri manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Dan katanya musannif wal iradatu, dan iradat. Apa maksud iradat? Berkehendaklah ataupun berkehendak atau berkehendak. Yang paling tepat berkehendak, kerana itu masuk sifat mani, iaitu sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah yang berdiri ia dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yang mentakhsiskan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Sifat wujudiyah
ataupun sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatillahi ta'ala yata'ati biha takhsis mumkinin ala ma yazuzu alaih. Dalam bahasa Arabnya, satu sifat wujudi ataupun subuti yang berdiri ia dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang mentaksiskan mungkin. Taksис mana menentukan mungkin. Mungkin siapa? Makhluklah. Dia mentaksiskan sama ada contohnya nak mentaksiskan Zaid. Menentukan Zaid ni sama ada Zaid ni besar atau kurus, gemuk atau kurus, tinggi atau rendah. Dia masalah mentaksiskan, menentukan. Mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya mungkin. Yang ini atas mungkin tersebut. Mungkin ialah kita lah makhluk. Itu tujuan. Itu tugas iradat lah, menentukan. Mentaksiskan mungkin, menentukan mungkin. Sama ada nak A ke atau B. Tinggi atau rendah, gemuk atau kurus, putih atau hitam. Melayu atau Cina. Atau India kan. Jadi Allah Ta'ala mentaksiskan, menentukan mungkin. Maka katanya mentaksiskan mungkin hingga akhirnya itu isyarat kepada ta'alluqnya yang tanjizi qadim. Maka katanya mentaksiskan mungkin hingga akhir pada ayat tadi, mentaksiskan mungkin dengan setengah barang yang harus dalam dia punya definisi kan, tarikh itu isyarat ataupun petunjuk atas ta'alluqnya iradat yang tanjizi qadim. Apa maksud ta'alluq iradat dengan tanjizi qadim? Iaitu mentaksiskan suatu dengan setengah barang yang harus atasnya Allah Ta'ala pada azali. Dia Allah Ta'ala mentaksiskan, mana menentukan suatu dengan setengah barang yang harus atasnya pada azali lah. Atau isyarat kepada ta'alluqnya yang tanjizi hadis. Tanjizi hadis maknanya orang kata dah jadi dah. Contoh kalau nak jadikan Zaid tu, Zaid dah jadi, dah lahir ke dunia dah. Yang tadi belum lahir ke dunia lagi. Masih dalam suluhil qadim ataupun tanjizi qadim lagi. Sama ada dalam suluhil qadim, patut pada azali Allah Ta'ala nak menentukan Zaid ni lahir ataupun tak lahir. Kemudian kalau seandainya Allah Ta'ala menentukan dia lahir lah. Kalau lahir nanti macam mana? Lahir di mana? Itu menentukan lah tu. Atau isyarah ta'alluqnya tanjizi hadis, kerana dibinakan atas kaul pendapat yang berkata dengan dia, iaitu mentaksiskan sesuatu dengan demikian itu pada ketika mengadakan ataupun mengadamkan. Mentaksiskan sesuatu menentukan. Sama ada nak, kalau Allah Ta'ala mentakdirkan nak menentukan bahawa Zaid itu jadi, okey, jadi itu macam mana? Lahir itu di mana? Itu mana menentukan itu? Allah Ta'ala tentukan. Lain kalau kudrat ni sama ada Allah Ta'ala nak menjadikan atau tak nak menjadikan. Faham kan? Kalau iradat menentukan pula. Kalau jadi macam mana? Kalau jadi itu jadi macam mana? Kurus atau gemuk, hitam atau putih, tinggi atau rendah, kecil atau besar. Jadi maknanya ada tugas iradat pula, menentukan. Kalau tak jadi senang cerita, kan? Kalau tak jadi senang cerita, tak jadi. Kan masalahnya dah jadi dah. Bila dah jadi itu barulah Allah Ta'ala tentukan. Maknanya orang kata terikat pula ta'alluq iradat kepada makhluk tadi, menentukan. Ulang semula. Maka katanya mentaksiskan mungkin hingga akhirnya itu isyarat kepada ta'alluqnya iradat yang tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi qadim? Tanjizi qadim maksudnya
Allah menentukan Allah Ta'ala menentukan secara pasti mengikut kepada kehendaknya. Itu namanya tanjizi qadim. Kalau suluhil qadim, maknanya Allah Ta'ala menentukan pada azali akan segala yang baru, sama ada diadakan ataupun ditiadakan sesuatu. Sama ada ditiadakan ataupun tiadakan. Itu dikatakan suluhil qadim. Kalau tanjiz qadim, Allah Ta'ala menentukan tapi secara pasti pula. Pasti Allah Ta'ala pasti menentukan macam mana? A atau B, tinggi atau rendah, gemuk atau kurus, hitam atau putih. Jadi mana dah situ ada ta'aluk tanjiz qadim pula. Iaitu mentasiskan suatu dengan barang yang harus atasnya pada azali, atau syarat kepada ta'alluqnya Allah Ta'ala ataupun iradat yang tanjizi hadis. Kalau tanjizi hadis ni maknanya dah lahir ke dunia, ke dunia, macam tu. Maknanya ketentuan Allah Ta'ala itu terlaksana pada hari dijadikan mungkin itu. Maknanya ketentuan Allah Ta'ala terlaksana pada hari dijadikan mungkin. Dikala inilah telah pasti segala ketentuan yang terletak pada qadar dan nasib manusia ataupun makhluk. Segala umurnya sama ada panjang atau pendek, celaka atau bahagia, miskin ataupun kaya. Miskin atau kaya, maknanya dah hidup kat dunia, jadi Allah Ta'ala pun tentukan juga. Sama ada dia ni kan hidup dunia nanti senang ke susah, senang ataupun susah. Tadi masih lagi kalau tanjiz qadim tu maknanya lahir ke dunia. Lahir ke dunia sama ada lahir mana. Bila dah lahir ke dunia, maklumat ada pula ta'aluk tanjizi hadis pula. Ta'aluk tanjizi hadis ni sama ada kaya atau miskin, kata dia. Kaya atau miskin. Jawatan dia apa? Kan jodoh dia dengan siapa? Tak? Jadi dia dah mana orang dah dewasa, jodoh dia siapa dan sebagainya. Jadi miskin atau kaya, faham tuan? Atau isyarah kepada ta'alluqnya tanjiz hadis kerana dibinakan atas kaul pendapat yang berkata dengan dia, dan iaitu mentakhsiskan, menentukan sesuatu dengan demikian itu pada ketika mengadakan ataupun mentiadakan. Mentiadakan lah. Tiada isyarat kepada ta'alluqnya yang suluhil qadim. Dia kata tiada isyarat kepada ta'alluqnya yang taksis tadi. Dia tak ada ta'alluq dengan suluhil qadim. Jadi ni ta'alluq mana? Dua je, tanjiz qadim ataupun tanjiz hadis. Dia tidak ta'alluq kepada suluhil qadim. Ini satu kaulah, satu pendapat. Nanti kat bawah nanti dia kata sebenarnya tiga-tiga ada ta'alluq sebenarnya. Suluhil qadim, tanjiz qadim dan suluhil dan tanjiz hadis. Maknanya iradat di sebenarnya ada tiga ta'alluq. Ada tiga ta'alluq. Kalau di sini dia kata iradat hanya dua ta'alluq saja yang atas. Jadi apakah dia katakan suluhil qadim? Iaitu patutnya pada azali bagi mentakhsiskan, menentukan mungkin dengan tiap-tiap sesuatu daripada barang yang harus asasnya. Kerana bersegera faham daripada ta'bir ibarat dengan tahsis itu bahawa murad dengan tahsis itu ialah fi'il, perbuatan Allah. Murad dengan tahsis itu ialah perbuatan Allah. Perbuatan Allah Ta'ala. Termasuk dengan tahsis itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah Ta'ala menentukan sama ada nak menjadikan ataupun tak nak menjadikan. Nak gemuk atau kurus, hitam, putih dan sebagainya. Itu semua adalah perbuatan Allah. Zahiriatnya kita nampak yang berkuasa itu iradat. Zahiriat kita nampak yang mainkan peranan iradat. Tapi adakah iradat sebenarnya mainkan peranan? Tidak. Yang mainkan peranan sebenarnya ialah perbuatan Allah. Di sebalik, di belakang itu sebenarnya perbuatan Allah, bukan iradat itu yang sebenarnya. Baik, itu sebab ini sandarkan dengan fi'il, perbuatan. Dan lagi pula ta'bir
Ta'bir mana ibarat dengan setengah barang yang harus, atasnya itu mengenaki ia akan dia, yakni akan tahsis dengan fi'il perbuatan tu, bukan fahalam, fi'il perbuatan, kerana bahawa iradat itu patut pada azali bagi mentahsiskan, menentukan mungkin dengan tiap-tiap suatu daripada barang yang harus atasnya, tiada dengan setengahnya, tiada dengan setengahnya. Okey, ulang semula. Dan lagi pula ta'bir mana ibarat dengan setengah barang yang harus atasnya Allah Ta'ala, itu mengenaki ia dengan dia, yakni akan tahsis dengan perbuatan, kerana bahawa iradat itu patut pada azali bagi mentahsiskan, menentukan mungkin dengan tiap-tiap sesuatu daripada barang yang harus atasnya, tiada dengan setengahnya. Maka hasil bagi iradat itu 3 ta'aluk. Nampak? Baru hasil 3 ta'aluk. Tadi dia kata yang ta'aluk tasrih ni 2 kan? Tanzih qadim dengan tanzih hadis. Okey. Sulul qadim tak termasuk sebenarnya. Sebenarnya sulul qadim pun termasuk. Sebabnya dia kata bawah, dia kata bawah, maka hasil bagi iradat itu 3 ta'aluk. Kerana dibinakan atas kaul yang berkata dengan bahawa bagi iradat itu ta'aluk dan gizi hadis. Bagi Allah Ta'ala itu pun ada ta'aluk dan gizi hadis juga. Apa makna ta'aluk dan gizi hadis? Maknanya makhluk tu contohnya dah lahir ke dunia. Makhluk dah lahir ke dunia, cuma makhluk tu sama ada hidup dia macam mana, senang atau kaya. Senang atau kaya. Okey? Kemudian jodoh dia macam mana, kahwin ke tak kahwin. Okey, tinggalnya di mana, tak. Itu pekerjaan dia apa. Jadi Allah Ta'ala mentahsiskan bagi dia, menentukan. Mana dia azali dah. Zahiriatnya kita nampak kita memang kita yang bekerja, tak. Zahiriatnya kita bekerja, kita yang mencari duit, cari pendapatan. Hakikat di belakang siapa? Allah Ta'ala yang menentukan kita tadi, mentasiskan. Kalau orang tak mengaji tauhid, dia nampak tu semua perbuatan dia, bukan perbuatan Allah. Tapi bila kita mengaji tauhid, kita nampaklah zahiriatnya manusia yang lakukan. Hakikat belakangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita dah tahulah. Cuma orang yang melakukan kesalahan daripada hukum dunia, siapa buat salah kenalah ambil tindakan. Siapa buat salah kena ambil tindakan. Siapa buat baik kita puji. Kita puji kan. Hakikat di belakang siapa yang bekerja? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya kita kena baca bahawa di belakangnya ada Allah Ta'ala yang menentukan gitu. Gitu. Baik, seterusnya tuan-tuan, maka hasil bagi iradat itu 3 ta'aluk. Apa maksud ta'aluk? Ta'aluk ni saya dah banyak kali ulang dah. Ta'aluk ialah talabu sifat amru zaid an zat, menuntut sifat satu pekerjaan lebih di atas zat. Menuntut sifat satu pekerjaan yang lebih di atas zat Allah. Kan? Contohnya kudrat duduk pada zat Allah. Apa tugas kudrat? Apa kerja tambahannya? Ialah berkuasa. Iradat duduk pada zat Allah. Iradat ada sifat, dia duduk menumpang pada zat Allah. Okey? Apa tugas tambahan iradat? Menentukan. Menentukan macam mana? Tahsis, menentukan. Kudrat, apa ta'aluk kudrat? Taksir, menentukan. Taksir mana memberi bekas. Ilmun, mengetahui. Sifat ilmu duduk pada zat Allah. Apa tugas ilmun? Inkisyaf, membuka, menerangkan ataupun membuka. Inkisyaf, betul tak? Mana setiap sifat tu dia ada. Sifat mani ni dia ada dia punya ta'aluk. Kecuali hayat tidak ada ta'aluk. Ada 6 saja sifat yang ada ta'aluk. Baik, seterusnya tuan-tuan, bermula kaul yang tahqiq, yang kuat bahawa yang demikian itu, yakni tanjizi hadis,
itu tiada ta'alluq yang mustaqilun, yang terasing, tetapi menzahirkan ia bagi ta'alluq tanjizi qadim juga. Jadi kalau ikut pada kaul yang tahqiq, pendapat yang kuat bahawa kan tanjizi hadis ini dia sebenarnya hanya menzahirkan ta'alluq tanjizi qadim. Sebenarnya sekarang ada tiga kan. Pertama sulul qadim, kedua tanjizi qadim, ketiga tanjizi hadis. Jadi sifat tanjizi hadis ini adalah menzahirkan tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Apa makna tanjizi qadim? Allah Taala menentukan secara pasti. Okey? Apa makna ta'alluq tanjizi qadim? Tanjizi hadis, tanjizi mana Allah Taala menentukan. Menentukan, mentasdiqkan suatu sama ada nak mengadakan ataupun tak nak mengadakan. Baik, kemudian tuan-tuan, dan atas kaul ini maka adalah bagi iradat itu dua ta'alluq. Maka hanyalah salah satu daripada kedua tu, keduanya adalah sulul qadim, dan keduanya, yang pertama sulul qadim, yang kedua tanjiz hadis. Tanjiz qadim. Pertama sulul qadim, kedua tanjiz qadim. Jadi mana hasil tadi daripada tiga tadi jadi dua. Kan? Jadi dua. Kenapa? Kerana tanjiz hadis tu menzahirkan yang tanjiz qadim. Sebenarnya ada berapa? Dua. Kan? Kalau pecahkan, diceraikan lagi dia ada tiga. Kalau cerai dia tiga. Jadi kalau kita gabungkan tanjiz qadim dengan tanjiz hadis, so jadilah satu. Jadi mana ada satu, ada dua. Dua je lah. Tak adalah tiga. Faham kan tuan? Faham. Pening sikit lah. Pening lalat sikit lah Ustaz kata. Tak faham. Faham kan? Sikit-sikit, insyaAllah. Lama-lama jadi bukit. Itu sebabnya kalau boleh bila saya ngajar jangan bercakap, dengar baik, fahamkan kan. Sebab akan datang tak ulang lagi. Kalau ada bercakap memang tak dengar lah, tak faham lah. Ini seterusnya. Jadi dan atas kaul ini maka adalah bagi iradat itu dua ta'alluq dua. Maka hanyalah salah satu daripada keduanya, iaitulah sulhul qadim dan kedua tanjizi qadim. Habis tanjiz hadis macam mana? Tanjiz hadis tadi kan ada sebut, dia hanya menzahirkan bagi ta'alluq tanjiz qadim. Dia hanya menzahirkan ta'alluq tanjiz qadim. Okey? Mana contoh dalam bab orang kata menentukan? Contohnya Allah Ta'ala menentukan kalau tempat, Allah Ta'ala menentukan tempat. Dia lahir kat mana? Kan di pantai ni ke ataupun lahir di Seremban. Jadi Allah Ta'ala menentukan. Kemudian tanjiz hadis pula, kalau dah lahir itu kan dia akan membesarkan makhluk, dia akan membesar, bekerja, maka dia beli rumah. Allah Ta'ala menentukan dia tinggal kat mana. Walaupun lahir di pantai tapi tinggal di Seremban, di Paru dan sebagainya. Tu dah ta'alluq tanjiz hadis tu. Dah ada ta'alluq tanjiz hadis. Dia tak tinggal kat sini lagi lah. Okey? Begitu juga dengan masa. Kan? Menentukan Allah Ta'ala masa. Umur berapa? Umur. Allah Ta'ala menentukan umur. Sampai umur 60 ke 50 tahun. Allah Ta'ala menentukan. Okey, hamba ni sampai umurnya 60 tahun. Bukan 50 tahun. Walaupun pada asal contohnya 50 tahun. Tapi sebabkan dia amal soleh, maka Allah Ta'ala menentukan lagi umur dia 60 tahun. Tambah lagi, ekstra tambah umur. Betul tak? Hasil daripada amal soleh yang dia buat. Begitu juga dengan sifat dan sebagainya. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian dan disandarkan taksis kepada iradat itu adalah jalan majaz akli. Ya, ini bukan hakikat, setengah daripada bab isnad daripada sebab. Dan disandarkan taksis itu, taksis mana menentukan tadi. Kenapa disandarkan dengan iradat?
Disanakan dengan iradat itu di atas jalan majaz akli saja. Majaz, bukan hakikat. Karena hakikatnya sebenarnya hakikat yang mentasiskan itu siapa? Allah ataupun iradat? Hakikat mentasiskan itulah Allah, bukan iradat itu yang mentasiskan. Kalau kita nak kata Allah Ta'ala menentukan dengan iradat dia, Allah Ta'ala menentukan dengan iradat dia, hasil dengan hasil kerjasama dengan zat Allah, bolehlah cakap macam tu. Mana zat Allah tu jangan ditepikan. Jangan ditepikan zat Allah. Ataupun Allah Ta'ala menentukan dengan zatnya, hasil gabungan dengan iradat Allah. Hasil gabungan dengan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bolehlah kita cakap macam tu. Jadi apakah makna majaz? Majaz ini ialah sesuatu kalimat yang diletakkan bukan pada maknanya asal. Contohnya majaz ini, contohnya yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawahi kahazarul maut. Mereka itu menjadikan anak-anak jadi mereka itu dalam telinga mereka kerana takut mati. Surah Al-Baqarah kan? Mereka itu menjadikan atau memasukkan anak jadi mereka dalam telinga hazarul maut kerana takut mati. Ayat berkenaan golongan munafik kan? Jadi kalau ikut logik kita, logik akal kita, mana boleh anak-anak jadi masuk dalam telinga? Tak boleh. Jadi yang maksud sebenarnya ialah anamel, satu jari. Asabi' bermakna anamel. Itu dikatakan majaz. Maknanya sesuatu kalimat yang diguna pakai tapi bukan pada makna yang asal, bukan makna yang asli, tapi kepada makna yang lain. Dengan sebab adanya karinah, sesuatu karinah petunjuk-petunjuk yang membawa kepada makna itu bukan itu makna dia, tapi makna yang lain. Contoh yang paling mudah kalimat majaz ini, contohnya Ja'al Asad, telah datanglah singa. Kita pun berarti mana singa? Tak nampak singa. Yang kita nampak ialah seorang lelaki yang berjambang. Seorang lelaki yang berjambang, penuh jambang ke muka dia. Jadi penggunaan lafaz asad itu adalah kalimat majaz. Kan asal mana asad ni singa yang ada kuku. Tak, yang ada kuku yang bertaring dan sebagainya. Tapi kita nak tengok kereta tak nampak pun asad. Ni ada seorang lelaki si Ali yang berjambang, berbulu-bulu dan sebagainya kan. Penuh badan kat bulu dia. Jadi kita berkata telah datanglah singa. Oh, mana singa? Tak ada. Yang ada lelaki, seorang Ali. Itu dikatakan sebagai kalimat majaz. Suatu kalimat yang diperguna pakai bukan pada makna yang asal, tetapi kepada makna yang lain. Pada makna yang lain. Faham tak? Ataupun seseorang itu wajah kau ni macam bulan, ataupun telah datanglah bulan. Telah datang bulan. Ja'al qamar, bulan telah datang. Kita perhatilah manalah bulan. Tak nampak bulan. Yang kita nampak seorang lelaki yang muka dia lawa, handsome. Muka dia lawa, handsome. Jadi penggunaan kalimat qamar, bulan ini tidak digunakan pada makna yang asal, tetapi digunakan pada makna yang lain. Faham kan? Itu dikatakan sebagai majaz. Pun majaz. Begitu juga dengan iradat. Zahiriatnya diberitahu pada kita yang berkuasa menentukan iradat. Hakikat dan sebaliknya siapa? Allah yang berkuasa menentukan. Dialah yang menentukan sebenarnya, bukan iradat itu. Dan di sana katasis pada iradat itu adalah dengan jalan majaz akli. Majaz daripada sudut akal kita. Mana akal kita boleh faham lah. Itu majaz asli. Kerana majaz ni banyak pembahagian juga. Ada majaz mursal, majaz akli dan sebagainya. Yang ini bukan hakikat setengah. Mana majaz akli maksudnya bukan hakikat. Setengah daripada bab isnad kepada sebab.
Jadi majaz akli ini dia termasuk dalam pembahagian bab isnad kepada sebab. Penyandaran di sana satu kalimat kepada sebab dia. Sebab pelaku dia siapa? Allah. Sebab yang melakukan menentukan itu siapa? Allah. Itu sebabnya isnad ni disandarkan iradat itu kepada penyebab dia, iaitu Allah Ta'ala itu yang menjadi penyebab dia. Bolehlah. Contoh paling lain lah. Contohnya Fir'aun memerintahkan kepada Haman. Contohnya dalam kalimat majaz lagi. Contohnya ialah seperti waqala Fir'aun ya Haman aina li sarhan la'alli ablagu asbabus samawati fa'atli'a ila ilahin Musa wa inni la'azunnahu kaziban wa kadzalika zayyana li fir'aun su'u amalihi wa saddu an sabilihi wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab. Maksud itu kan Fir'aun berkata pada Haman, wahai Haman, buatkan bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, iaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku memandangnya sebagai pendusta. Demikianlah Fir'aun menganggap baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi daripada jalan benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa pada kerugian. Jadi dalam ayat itu kan Fir'aun memerintah kepada Haman membuat bangunan yang tinggi, iaitulah piramid lah. Wahai Haman, dia kata kau buat piramid, aku nak tengok Tuhan Musa ni. Zahiriatnya kita nampak perintah Fir'aun itu kepada Haman. Tapi adakah Haman yang buat? Tidak. Haman ni dia macam ketua projek je. Ketua projek dia pengarah je. Kan? Dia hanya pengarah je. Ataupun orang kata menteri lah. Menteri kan. PM arah pada menteri. Menteri yang pasal-pasal bangunan ni siapa? Menteri apa? JK kan? Kau buat. Adakah dia yang buat? Bukan dia buat. Yang buat pekerja, kontraktor yang buat. Itulah ibaratnya tuan. Pada ayat tersebut dinyatakan bahawa perbuatan membangun gedung ataupun perbuatan membangunkan piramid disandarkan kepada seorang bernama Haman, padahal dia bukan pelaku sebenarnya. Yang membangunkan itulah pekerja, tetapi Haman bertindak sebagai pengawas proses pembangunan sahaja. Itu dikatakan sebagai majaz akli lah. Itu contoh. Banyak lagi contoh lain digunanya. Itu contoh paling mudah kan. Jadi disandarkan taksis kepada arah itu majaz akli, yang ini bukan hakikat setengah, dan dia termasuk dalam setengah bab isnad kepada sebab, penyandaran kepada sebab. Mana sebab dia siapa yang buat? Allah. Gitu. Dan jikalau tiada ia majaz nescaya tiada sah isnad taksis itu kepada iradat. Sikit lagi ya. Dan jikalau tiada ia majaz nescaya tiada sah isnad taksis itu pada iradat, kerana yang mentaksis pada hakikat itu iaitulah zat yang maha suci, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kena dinyatakan sebagai majaz akli namanya. Apa maksud akli? Maknanya di segi akal kita boleh faham, kita mudah faham lah. Ataupun contoh lain, ja'al qaryah, telah datanglah kampung. Pelik kan? Kampung datang. Ja'al qaryah, telah datanglah kampung. Kita tengok mana kampung datang. Maksud kampung itu ahlul qaryah. Ahli qaryah itu yang datang. Itu katakan majaz. Sebut lain tapi dikenakan lain. Sebut kampung tapi bukan kampung yang datang.
ahli yang terdapat dalam kampung itu. Itu. Dan kalau tiada ia majaz, nescaya tiada sah isnad takhsis, penyandaran takhsis itu kepada iradat, kerana yang takhsis menentukan hakikat itu ialah zat yang maha suci, iaitu Allah Ta'ala. Dan demikian lagi disandarkan memberi bekas pada kudrat. Okey. Itu juga dengan dalam bab kata kudrat. Yang berkuasa sebenarnya adalah kudrat ke Allah kan. Apakah ta'alluq kudrat ialah taksir kan? Ta'alluq kudrat ialah taksir menentukan. So siapa yang menentukan sebenarnya? Kudrat ataupun Allah? Sudah tentu Allah. Jadi demikian lagi disandarkan memberi bekas taksir pada kudrat. Kata setengah mereka itu bermula kudrat itu ialah satu sifat yang memberi bekas. Memberi bekas mana taksir, ia pada mungkin akan mengadakan ataupun mengadamkan, mentiadakan. Zahiriat kita nampak yang berkuasa itu ialah kudrat. Hakikatnya bukan kudrat. Maka ia pun termasuk dalam kumpulan majaz asli juga. Maknanya dalam bab isnad kepada sebab, penyandaran kepada sebab pelaku dia. Dan jikalau tiada disandarkan kepada sebab, maka tiada sah isnad itu, penyandaran tadi, kerana yang memberi bekas pada hakikatnya itu ialah zat yang kudus, mana zat yang maha suci itu Allah, kerana tiada yang berbuat melainkan zat seperti barang yang dinaskan atasnya oleh kebanyakan para ulama yang muhakkikin, ulama-ulama tahqiq, ulama-ulama tauhid, usuluddin menyatakan itulah yang sebenarnya. Cuma kalau kita cerita kat budak sekolah, siapa yang berkuasa? Kudrat. Kan? Siapa yang melakukan? Kudrat iradat Allah. Tapi kalau kita untuk mengajar orang tua ni tak boleh dah. Lama-lama ni orang dah lama-lama dah mengaji kitab, banyak-banyak kitab, cacat kitab tauhid belajar kan. Dah tak sesuai dah kita kata macam tu. Yang sebenarnya ialah zat Allah Ta'ala itu yang berkuasa, sama ada memberi bekas, menentukan ataupun tiada menentukan. Boleh. Dan ada pun Allah alam, kata ada kenduri lah, ada baca Yasin macam-macam kan. Jadi kita stop sampai situ pengajian kita, insya-Allah. Yang penting kita faham apa yang saya sampaikan. Allah alam. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Ya. Tercatat. Tercatat adalah ada tercatat benda tu. Kan? Tapi hakikat sebenarnya Allah lah. Allah Taala boleh mengubah kalau dia nak. Allah Taala boleh ubah lah kalau dia nak. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak ubah, mana kekallah tercatat benda tu di Lauh Mahfuz. Sama ada nak menjadikan ataupun tak nak menjadikan, nak menghidupkan ataupun tak nak menghidupkan. Kerana setiap amalan kita ni kata tulis di Lauh Mahfuz. Betul tak? Umul kitab mana Lauh Mahfuz lah. Cuma hakikat sebenarnya terserahlah pada Allah. Sama ada Allah Ta'ala nak menukar ke, nak membuang ke dan sebagainya, ataupun tak nak buang. Dialah yang kita tahu. Itu termasuk dalam perkara-perkara gaib, kan? Yang wajib kita beriman saja. Hakikat sebenarnya kita tak tahu. Terserahlah kepada Allah Ta'ala saja. Wallahu a'lam. Itu je. Lain soalan? Habis Tiada? Okey, tak ada. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alim taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala wa ala arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alim taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala. Allahumma anfa'na al-bala
wal wala wal waba wal fasya wal munkar wa ta'un wal fitan kan wa su'al mukhtalifati ma zahara minka wa ma batan min baladina hadza khassa wa min qaryatina hadza khassa wa min budal muslimin kafa wal amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar walhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Ya, sama Tuhan.